Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safwana binti Murtaza, nombor metrik 050063. Pada minggu ini, kami ditugaskan untuk menganalisis dan mengkritik hasil terjemahan puisi daripada kumpulan lain, dan saya akan menganalisis hasil terjemahan Nurus Sofia binti Abdul Rahman, nombor metrik 049922. Ini merupakan bait hasil daripada terjemahan Sofia, iaitu bait 14 dan bait yang ke-15. Bait yang ke-14 saya bacakan. Qad ataka ar-rabi'u yaf'alu ma ta'muruhu fi'la abadika mi'amuri, yang diterjemahkan sesungguhnya telah datang musim bunga demi melaksanakan amanat daripada Tuhannya. Dan bait yang ke-15, wa kasal ardo khidmatan laka ya mau lahu duna muluki khudurul harif, yang diterjemahkan dan dihiasi muka bumi dengan keindahan pencipta alam meskipun tanpa kekuasaan kilauan sutera hijau. Ini merupakan aspek yang saya analisis berdasarkan dua bait tersebut, iaitu daripada laras bahasa, gaya penceritaan, penggunaan kata dan ketepatan makna. Untuk laras bahasa bagi hasil terjemahan puisi ini adalah laras bahasa kreatif. Laras bahasa kreatif ini merupakan bentuk yang terhasil daripada gaya cipta atau gabungan di antara cetusan imajinasi dengan pengalaman. Laras ini berfungsi sebagai media untuk menyampaikan mesej, pengalaman dan bentuk perasaan kepada pembaca sasaran. Laras bahasa yang digunakan dalam terjemahan ini adalah mudah difahami. Oleh itu, terdapat beberapa perkataan untuk satu pengertian, sama ada perkataan itu membawa makna yang sama atau perkataan yang berbeza artinya secara literal, tetapi membawa konotasi yang sama dengan maksud yang hendak disampaikan. Sebagai contohnya, pada rangkap yang ke-14, bait 14, ayat muruhu fi'la yang bermaksud tindakan jika di Google Translate ataupun menggunakan Biverso. Namun penterjemah menggunakan perkataan melaksanakan bagi menyesuaikan dengan konteks ayat supaya kelihatan lebih sopan. Pada rangkap 15 pula, pada ayat wakasal ard yang bermaksud menutup bumi, namun penterjemah menggunakan ayat dihiasi muka bumi supaya kelihatan lebih sastra dan sesuai dengan puisi. Seterusnya, untuk gaya penceritaan hasil terjemahan puisi ini adalah dengan menggunakan gaya bahasa yang tersendiri. Seperti yang kita tahu, puisi ini merupakan pandangan pribadi seorang pengkarya, iaitu sebagai karya ciptaan yang menyatakan pengalaman dan perasaan manusia. Oleh itu, penterjemah menggunakan kefahaman sendiri untuk menterjemah ataupun menjelaskan puisi daripada ayat sumber. Hal ini kerana tujuan penterjemah adalah untuk memberi kefahaman kepada pembaca sasaran supaya mendapat sesuatu ilmu baharu daripada puisi tersebut. Hasil terjemahan juga difahami dan makna tertumpu kepada makna konotasi, iaitu makna tersirat. Untuk aspek penggunaan kata amanat pada rangkap 14 ataupun bait 14 dalam bahasa sasaran sesuai ditambah untuk melengkapkan lagi maksud ayat tersebut. Hal ini kerana apabila tidak ditambah ia akan menjadi tergantung dan tidak difahami. Oleh itu, berdasarkan konteks ayat, penggunaan kata amanat adalah lebih sesuai digunakan. Seterusnya, pada rangkap ke-15, perkataan al-muluk diterjemahkan sebagai kekuasaan, dan maksud asal daripada perkataan itu adalah raja-raja. Namun, penggunaan kata kekuasaan lebih sesuai digunakan kerana lebih berpuitis. Seterusnya yang terakhir, iaitu untuk ketepatan makna.
Ketepatan makna terjemahan bergantung pada penghasilan kesan yang sama dalam budaya bahasa sasaran. Pada rangkap ke-14, ayat Qad ataka ar-rabi' bermaksud sesungguhnya telah datang musim bunga. Manakala pada rangkap ke-15, ayat Khudra harir bermaksud kilauan sutera hijau. Ketepatan makna di sini dapat dilihat daripada hasil terjemahan yang dilakukan oleh penterjemah. Ketepatan makna adalah apabila semua maklumat yang terkandung dalam teks sumber dipindahkan ke dalam teks sasaran. Tidak apa-apa maklumat yang tertinggal, ditambah ataupun dan berbeza daripada teks sumber. Okey, seterusnya ini adalah cadangan terjemahan penilai. Okey, untuk bait yang ke-14, saya terjemahkan sesungguhnya telah tiba musim bunga untuk melaksanakan amanah perintahnya. Okey, itu perintahnya. Okey, untuk bait yang ke-15, dan dihiasi muka bumi dengan keindahan ciptaannya meskipun tanpa kekuasaan kilauan sutera hijau. Okey, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.